Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Ahyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kecenderungan, keinginan untuk kita hadir ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk salat maghrib berjamaah. Seterusnya direzekikan kepada kita kelapangan untuk kita duduk mengutip mutiara ilmu untuk menjadi panduan dalam kehidupan kita, dan kita doakan Allah Ta'ala lapangkan masa sehingga kita dapat pula bersalat Isyak berjamaah. Dan sekiranya kita mampu melakukan kesemuanya pada malam ini, ketahuilah itu adalah anugerah dan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala yang seharus dan sewajarnya kita syukuri. Dan suka saya sebut, keringanan lidah kita untuk melahirkan rasa syukur pun adalah anugerah dan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala yang seharus dan sewajarnya kita syukuri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita mulakan tazkirah kita, marilah sama-sama kita bawa roh kita, yakni diri kita, kembali kepada pencipta kekasih kita Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama insya-Allah kita mulakan dengan berzikir kepadanya. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعدته تعنو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعدته تعنو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعدته تعنو الوجوه وتسجد حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون شفاء ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون شفاء لا إله إلا الله
والملك الحق المبين محمد الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله والملك الحق المبين محمد الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله والملك الحق المبين محمد صادق الوعد الآمين أستغفر الله إن الله كانت وابا أستغفر الله إن الله كانت وابا أستغفر الله إن الله كانت وابا أستغفر الله إن الله كانت أستغفر الله إن الله كان توابا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال إكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام الحمد Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kita akan sambung lagi perbahasan kita berkenaan dengan pencarian dan perolehan ilmu. Pada siri yang lalu kita telah sebutkan bahawasanya ilmu itu didapati dengan dua cara. Yang pertama iaitu kita cari secara biasa, pergi sekolah, pergi universiti, pergi college dan sebagainya, itu dituntut secara biasa. Kemudian satu jenis ilmu lagi yang kita namakan, yang Nabi sebut sebagai ilmu hati. Ilmu hati ini iaitu ilmu yang dianugerahkan. Anugerah maksudnya perkara ini, ilmu ini diberikan oleh Allah kepada mereka yang dikehendakinya. Jadi martabat ilmu bila berbeza cara mendapatkan ilmu, maka martabatnya juga berbeza. Nah, ini kita akan sambung lagi. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil sikit. Ini peringatan berkenaan dengan ilmu yang kita sebut sebagai ilmu lidah. Ilmu lidah ni merujuk kepada ilmu zahir, dan ilmu hati ataupun ilmu batin, ilmu dalaman. Bila kita sebut ilmu zahir ni, bukan kata kita merujuk kepada engineering, bukan kita merujuk kepada medik dan sebagainya. Even ilmu yang kepada hukum hakam ataupun syariah, itu juga merujuk kepada ilmu luaran.
Ilmu dalaman ni ilmu lebih kepada ilmu hati, ilmu yang kita kata rujuk sebagai ilmu tasawuf, ilmu yang dirujuk sebagai ilmu laduni, iaitu ilmu yang dianugerahkan, yang diilhamkan oleh Allah kepada mereka-mereka yang terpilih daripada kalangan hamba-Nya. Jadi kedua-dua ilmu ni maksudnya penting. Penting dalam arti kata ilmu luaran pun penting. Hukum syarat beribadat itu menjadi panduan ataupun penting dalam mengerjakan ibadat. Misalnya solat, rukun dan syarat, ilmu tentang rukun dan syarat itu penting. Tetapi yang lebih utama dan lebih penting adalah iaitu dalaman, iaitu maksudnya ada tak di sana keikhlasan, ada tak di sana khusyuk, ada tak di sana riak dan sebagainya. Jadi dalam dan luar itu sepatutnya bergantungan antara satu sama lain. Kalau orang nak tekan yang dalam, dia penting khusyuk je, tapi rukun syarat tak ikut, tak boleh juga. Maksudnya dalam dan luar seharusnya seiringan. Peringatan, semua ilmu yang dipelajari, yakni ilmu zahir, bukan kata ilmu dunia saja, ilmu agama juga, membawa kepada diri menjadi megah dan sombong dan menolak kebenaran. Jaga-jaga, kita tengok zaman sekarang ni ramai orang yang kononnya berilmu tetapi dia semakin sombong, semakin angkuh. Dia merendah-rendahkan ulama-ulama yang terdahulu, merendahkan Imam Syafi'i, merendahkan Imam Abu Hanifah, merendahkan Imam Malik, merendahkan ulama-ulama hadis yang lain. Sedangkan kalau kita tengok dari segi bandingannya, tulisan-tulisan ulama, dari segi hafalannya sudah berbeza jauh dengan ulama-ulama yang kononnya lebih mengetahui tentang ilmu hadis, ilmu yang lain sebagainya berbanding dengan ulama silam. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita takut ilmu itu hanya ilmu luaran saja, yang bila mana ilmu luaran tidak disandarkan ke dalam ilmu dalaman, dia menyebabkan seseorang itu menjadi angkuh dan sombong. Sebab itu antara, tuan-tuan nak tengok antara kesan ilmu, nak tengok seseorang itu berilmu, iaitu ilmu itu lebih membawa dia kepada mengenali aib dirinya. Kalau tuan-tuan ada ilmu, tuan-tuan lebih nampak aib orang, itu jaga, itu bukan ilmu kan? Kita mula nampak orang salah, orang ni salah, kita tak pernah nampak, kita tak pernah salah. Jaga-jaga, takut itu bukan ilmu. Ilmu ni bila kita berilmu, kita akan nampak aib kita, kita akan terserlah aib kita, dan kita lebih mengutamakan memperbaiki aib kita daripada kita sibuk dengan aib orang lain. Maka bila diri bertambah ilmu, maka bertambah cemburunya terhadap orang lain. Tuan-tuan sekalian, jaga-jaga, bukan harta saja. Kalau harta pun kita cemburu, orang harta lebih dengan kita. Tapi kadang-kadang ilmu pun kita cemburu juga. Kenapa dia ni lebih popular, kenapa dia ni lebih terkenal, kenapa dia ni lebih ramai pengikutnya berbanding aku juga. Maksudnya ilmu luaran itu dia membawa juga ke situ maksudnya. Dan bertambah keinginannya, seperti bertambah keinginannya kepada harta. Jadi bila bertambah ilmu luaran ini, dia semakin terkenal, dia semakin popular, ramai pengikut dia. Jadi dia pun terus menuntut mencari, tetapi sebenarnya dia tidak membawa dirinya dekat dengan Allah, tawaduk dengan Allah. Malah dia menjadi lebih sombong, menjadi lebih angkuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, peranan semua ilmu termasuk syariah yang dituntut hanya untuk melaksanakan undang-undang, untuk mendisiplin, menambah baik dan menjaga hati dari kejahalan. Tuan-tuan tengok ni, semua ni ilmu ni, kita kata ni tinggi lah ustaz, ini memang martabat ilmu ni tinggi. Tapi saya nak beritahu, tengok semua ilmu tadi menambah baik dan menjaga hati dari kejahilan, mengetahui hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh agama dan untuk dilaksanakan secara zahir adalah rendah nilainya. Ustaz, betulkah rendah nilainya? Tak, tuan-tuan jangan salah faham. Ilmu ni tinggi ilmu ni, tetapi jika kita bandingkan dengan yang lebih tinggi, maka yang ini rendah ni nilainya. Tuan-tuan kata, ustaz ni teruk ustaz, ilmu ni dah tinggi lah ustaz, ilmu agama ustaz. Dah, kita bandingkan dengan yang lebih tinggi. Kalau kita ni tuan-tuan sekalian tak apa cerdik, duduk dengan orang tak apa cerdik,
Maksudnya kita mungkin lebih cerdik, kan? Tapi bila kita duduk dengan orang paling cerdik, kita kira out dah. Dah senang. Kalau kita main bola dengan budak-budak, saya petang-petang duk main dengan budak-budak, kita paling hebat lah. Kan skor gol sedia, menang sedia, tim saya ni menang sedia. Tak pernah kalah, rasa hebat lah. Tapi main dengan orang tua-tua kalah. Setiap kali kalah. Ini nak bagi tahu duduk perkara tu, maksudnya rendah nilainya, melainkan Allah berikan dalam hatinya ilmu dalaman, yakni ilmu hati ataupun ilmu ma'rifah, iaitu ilmu yang benar-benar bernilai. Imam Ghazali, kalau kita ikut sejarah dia, tuan-tuan sekalian, dia ini kedudukan dia, position dia pada zaman keagungan Islam itu, zaman keagungan Baghdad, Islam at the golden era itu, Imam Ghazali memegang tampuk tertinggi dalam bidang akademik. Dari segi sains falsafahnya memang tertinggi. Tapi Imam Ghazali rasa kosong, tuan-tuan sekalian. Bila dia balik, dia rasa kosong jiwa dia. Akhirnya tuan-tuan sekalian berlaku konflik dalam dirinya. Akhirnya dia meninggalkan semua ilmu luaran ini untuk mendalami ilmu yang namanya ilmu dalaman. Sehingga akhirnya dia terjun ke dalam kesufian dan dia dianugerahkan ilmu yang namanya ilmu laduni, iaitu diilhamkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan kita nak shortcut. Kadang-kadang kita nak cepat. Ini bahaya. Maksudnya kita kena kuat luaran dulu, syariah kena kuat dulu, lepas tu baru kita boleh masuk dalam ilmu dalaman ini, terutamanya ilmu tasawuf. Tasawuf ni tuan-tuan sekalian, ilmu tasawuf, kalau orang masuk tasawuf ni, dia macam apa, dia punya jalan dia tu memang jalan yang ditentukan. Maksudnya jalan tu memang jalan direct menuju Tuhan. Macam kita ni banyak kona-kona ni, terjun sesat sekejap, singgah sekejap, berhenti sekejap, patah balik, pi balik, jadi macam tu. Tapi orang yang masuk tasawuf ni, dia berguru pula tu, pastikan guru itu memang guru yang mursyid, memang dia duduk di atas jalan yang menuju terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang yang duduk atas jalan ni, yang nama tarik, daripada perkataan tarik jalan ni, daripada perkataan tarik ini datangnya tarikat ini. Iblis dia lantik skuad khas. Dia lantik skuad khas handle dia orang ni bahaya, maksudnya. Sebab tu kena jaga. Kalau tak kuat betul, hanyut terus, kan. Jadi rasa macam pandai, rasa macam bijak, kan. Tiba-tiba dua beribadat, zikir lama-lama, tidur malam datang serban besar, kan. Ya, kamu telah sampai satu makam di mana kamu dikecualikan daripada menunaikan solat. Tu dia, tuan-tuan sekalian, hebat makam tu. Dia bangun pagi, tuan-tuan sekalian, seronok, tak payah solat. Tuan-tuan sekalian, nak bagi tahu Nabi makam yang paling tinggi pun kena solat. Yang ini makam zikir 2-3 kali dah tak nak solat. Sebab tu kita kena jaga, tuan-tuan sekalian. Sebab itu syariah kena kuat. Bila syariah kuat, baru kita boleh masuk dalam apa, ilmu yang sebegini, maksudnya. Jadi tapi yang pasti sekarang ni susah nak cari guru yang betul-betul mursyid. Kalau guru yang betul-betul ni, dia macam kita bagi macam si buta yang diberi tongkat, maksudnya. Si buta yang diberi tongkat, maksudnya kita ikut je dia. Kalau tuan-tuan tanya, ustaz, macam mana nak dapat guru yang macam ni, saya tak nampak siapa saya nak boleh rujuk siapa. Cuma tuan-tuan bangun tengah malam, tuan-tuan minta Tuhan tunjuk, kan, siapa tu guru yang saya boleh, ya Allah, yang saya boleh ikut, yang saya boleh yang boleh memimpin saya. InsyaAllah kalau kita bersungguh-sungguh, maka Allah Ta'ala ilhamkan dalam diri kita, Allah Ta'ala tunjuk siapa guru yang kita boleh ikut, maksudnya. Kalau kadang tak kuat pun payah juga. Bukan kata kita yang sesat, kadang tok guru pun ujian besar juga. Sebab bila anak murid serah diri, itu lagi dahsyat. Kalau tok guru tak kuat, tok guru pula ambil kesempatan, tuan sekalian. Tok guru ambil kesempatan. Itu pun ujian juga. Kebanyakan guru-guru yang mursyid ni, guru-guru yang melepasi dah ujian-ujian ni, latihan-latihan tipu daya iblis ni, dia dah lepas. Bila dia dah lepas tu, baru dia boleh train orang bawah. Ni kadang-kadang guru tu sendiri pun tak lepas, kan. Lepas tu main nak murid pula,
anak dengan anak murid rosak habis tuan-tuan sekalian. Sebab tu kita kena jaga. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, disebabkan ilmu itu rendah nilainya, maka si pemiliknya boleh mendapatkannya, membelinya dengan nilai yang rendah juga, yang dengannya akhirnya menolak ketaatannya kepada Tuhan. Ilmu luaran, ilmu hukum hakam, ilmu syariah kan baru ni. Ada orang bukan Islam apa nak minta jadi lawyer ataupun hakim mahkamah syariah, yang akhirnya kes dibawa, akhirnya ditolak. Nak bagi tahu ilmu luaran ni semua orang boleh. Saya di UAE saya mengajar subjek wajib. Subjek wajib ni subjek Islam. Yang Islam di UAE dia wajibkan 3 subjek untuk semua pelajar. Yang pertama dia panggil Islamic Worldview. Islamic Worldview ni macam kebanyakan konten dia akidah. Yang kedua Islamic Civilization, tamadun Islam. Dan yang ketiga Ethics and Faith for Everyday Life. Ni subjek wajib untuk semua pelajar UAE. Bila dia orang keluar nak jadi engineer, dia ada 3 subjek ni. Nak jadi lawyer, dia ada 3 subjek ni. Tuan-tuan sekalian, subjek wajib. Tuan-tuan tahu banyak yang skor, kebanyakan yang skornya kalau dalam kelas tu pelajar yang bukan Islam yang skor. Maksudnya pelajar-pelajar kita moderate B+, A-. Kadang-kadang pelajar yang Cina, Hindu ni kadang-kadang A-, dia orang skor. Sebab ilmu ni ilmu luaran. Maksudnya semua orang boleh tuntut maksudnya. Tapi tak semestinya dia membawa kita dekat dengan Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Hakikatnya, secara hakikatnya ilmu yang terbit, ilmu yang terbit dari dalam hati adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang anugerah itu tuan-tuan sekalian, dia terbit daripada dalam hati, diberikan kepada sesiapa yang dia kehendaki daripada kalangan hambanya. Kadang-kadang kita tak sangka, tetapi disebabkan mungkin kejujurannya, mungkin sebabkan kesungguhannya, Allah Ta'ala beri ilmu yang disebut sebagai ilmu anugerah tersebut kepada hamba-hambanya yang dikasihinya, terpilih. Ilmu membawanya dekat dengan Tuhannya. Ini beza ilmu luaran dengan ilmu dalaman. Ilmu yang dalaman ini dia terbit daripada dalam hati kita, terbit daripada yang kita sebut sebagai al-lubu, daripada lubuk hati dia terbit, dan akhirnya bila dia terbit dia ubah sikap kita, dan sikap kita bagaimana? Sikap kita menjadi lebih baik, lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita semakin berilmu, semakin malas kita jadinya. Semakin berilmu, semakin sombong kita, semakin angkuh kita. Itu jaga-jaga, takut ilmu itu bukan ilmu dalaman, anugerah, tetapi hasil daripada ilmu luaran. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, harus diingat. Ini kita kena ingat peringatan. Walaupun ilmu dalaman adalah anugerah, namun masih memerlukan usaha dari pencarinya. Orang jangan ingat kalau betul ustaz, kalau anugerah ustaz kita duduk saja dah kena cari. Tuan-tuan sekalian, sebab itu kalau tuan-tuan tengok takrif ilmu Syed Naqib Al-Attas, dia melibatkan husul dan wusul. Husul ni maksudnya kita kena pergi, kita kena pergi, dan ilmu tersebut sampai kepada kita. Maksudnya dua pihak. Si yang belajar ini dia kena berusaha menuju kepada ilmu tersebut, dan yang memberi ilmu tersebut kepada si yang mencari, baru dapat. Kalau Allah Ta'ala nak bagi tapi si yang mencari ni tak bersedia, dia tak dapat. Kalau dia dapat pun tuan-tuan sekalian, dia tak boleh nak bawa ilmu tersebut, dia jadi berat. Tu orang dulu panggil gila isim. Dia berat sangat tuan-tuan sekalian, akhirnya dia jadi gila. Kadang-kadang dia tak cukup persediaan tuan-tuan sekalian. Sebab itu nak dapat ilmu anugerah ni, maksudnya daripada pihak kita kena ikhtiar, kita kena usaha, kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada ketika itu terpulang kepada Allah untuk nak memberi ilmu yang namanya ilmu
anugerah tadi maksudnya. Maksudnya dua-dua pihak lah. Allah Ta'ala yang memberi dan kita yang berusaha. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Ilmu ni, kalau nak bagi tahu ilmu ni, Imam Ghazali dalam kitab dia Muqaddimah dia sebut, dia kata ilmu ni tuan-tuan dan puan sekalian, dia kata ilmu ni kalau nak dia, terutama ilmu yang betul-betul berkualiti tadi, ilmu dalaman tadi, kita kena bagi keseluruhan hidup kita. Kita kena bagi keseluruhan diri kita. Itu pun Imam Ghazali kata, kalau ilmu nak memberi sebahagian daripada dirinya, belum pasti. Kalau ilmu yang betul-betul berkualiti ni, kalau nak, kita kena bagi seluruh kehidupan kita. Tetapi Imam Ghazali kata, walaupun kamu memberi keseluruhan hidup kamu untuk mendapatkan ilmu tersebut, tetapi untuk ilmu itu memberi sebahagian daripadanya, itu pun belum pasti lagi maksudnya. Itu ilmu yang berharga dan ilmu yang berkualiti. Kalau dapat itu tuan-tuan sekalian, itu amat berharga tuan-tuan sekalian. Nampak? Nanti kita akan tengok faedah-faedah ilmu yang anugerah tadi. Iaitu macam mana nak dapat? Kalau tuan-tuan tanya, bagaimana ustaz nak cari ilmu ni? Senang je. Tak payah ada qualification, tak payah. Iaitu kita semua ada hati. Iaitu dengan membersih dan menyucikan hati, iaitu yang merupakan tempat ilmu. Bersih hati. Bagaimana nak bersih hati? Iaitu dengan banyak berzikir, dengan banyak beribadat, dan pada waktu yang sama dengan menjauhi segala dosa. Kita ada zikir kuat, dosa pun kuat. Kan, kita clear, pagi kita basuh, tengah hari kita kotak balik, sehari semayang asar basuh balik, lepas asar kotak balik, maghrib basuh balik, lepas isyak kotak balik. Tak ada apa? Tak ada manfaat lah, sia-sia lah maksudnya. Bersih sentiasa, zikir sentiasa, bersih hati kita tuan-tuan sekalian. Bila bersih ni tuan-tuan sekalian, dia macam orang sebut macam gelombang lah. Dia macam gelombang, macam cermin. Hati ni macam cermin. Jadi bila dia dah bersih ni, banyaklah benda-benda yang akan muncul pada cermin tersebut. Bila dia talar kau ni, masuk macam gelombang, dapatlah maklumat, dapat maksudnya. Begitu sifat hati kita. Kalau hati yang hitam, hati yang pudar, hati yang penuh dengan kotoran, maka pada ketika itu walaupun banyak ilmu-ilmu yang Allah Ta'ala nak berikan, tetapi dia tak sampai. Iaitu cara dia, kita kena bersihkan hati kita. Dan juga kadang-kadang kita kata sebut zikir, sebut ibadat, kadang-kadang makanan juga kena jaga. Zaman sekarang ni makanan juga kena jaga. Biarlah kita teliti sikit daripada segi makanan. Jangan asal hilang kenyang saja, pakai sumbat saja. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok kalau boleh tu, maksudnya makanan yang disediakan itu disebut nama Allah padanya. Maksudnya kalau boleh, senang, bagus, suruh isteri masak. Isteri pakai balik masak. Maksudnya sebab kalau kita makan kat kedai ni tuan-tuan sekalian, dia tak jaga sangat dari segi keberkatan ni, dia jaga dari segi sedap kan. Itu yang dia jaga. Tapi kalau boleh jaga dari segi keberkatan, itu penting. Itu juga faktor bersihnya hati tuan-tuan sekalian. Sebab kalau hati kotor, kalau kita makan benda yang haram, pada waktu itu kita berdoa kepada Allah pun, doa kita ditolak tuan sekalian. Doa kita ditolak. Orang kafir ni, dia tengok orang Islam ni tak ada apa. Orang Islam ni ketinggalan habis. Dari segi keuangan, orang bukan Islam kuasai. Dari segi ketenteraan, orang yang bukan Islam kuasai. Orang Islam tinggal apa? Orang Islam tinggal satu lagi yang tinggal, doa. Dia doa tinggal. Doa silahul mukmin. Nabi kata doa senjata mukmin. Ambil habis. Maksudnya lama-lama senjata pun tak ada. Sebab apa? Sebab tak jaga makan. Bila tak jaga makan, angkat tangan doa kepada Allah, Allah Ta'ala tak makbul. Lalas tinggal apa? Tinggal nama je lah. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi menyebut, ia dicari dengan, ni dia
Imam At-Tirmizi ni seorang ahli tasawuf. Ini bukan muhaddis, ini At-Tirmizi seorang ahli tasawuf. Dia menyebut bagaimana nak cari ilmu dalaman ni, iaitu yang pertama, meningkatkan martabat keikhlasan kepada Allah. Ini penting. Iblis, tuan-tuan sekalian, dia tak kisah kamu hebat macam mana, aku tak kisah. Yang aku takut, yang aku tak boleh buat apa, jenis ni ya, jenis yang ikhlas. Yang lain I don't care, tak ada masalah, tapi aku tak boleh kacau, aku tak boleh sesatkan, aku tak boleh selewengkan mereka-mereka yang ikhlas kerana Allah. Sebab itu cara yang pertama, ikhlaskan kerja buat kita, terutama ibadah kita, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang penting nak buat apa. Kita kena ingat, saya dah ulang banyak kali, Allah Ta'ala KPI dia tinggi. Jangan di hari akhirat kelak kata kita tak tahu lagi. Ni saya dah bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Maksudnya bila dah ada ilmu ni, pertama dia boleh membawa manfaat, dia boleh membawa kita ke syurga, dan ilmu juga boleh membawa kita ke neraka. Bagaimana ilmu bawa kita ke syurga? Bila berilmu kita beribadat, maka ibadat kita diterima Allah. Tetapi bagaimana ilmu boleh bawa kita ke neraka? Bila kita ada ilmu, kita tak beramal, dan ilmu menjadi saksi kepada kita. Dia berilmu ya Allah, dia tahu ya Allah, tetapi dia tidak melakukan seperti ilmu yang dia miliki. Akhirnya dengan sebab ilmu tadi, kita dicampakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bagi tahu, Allah Ta'ala tidak menerima amalan seorang hamba yang berkongsi kepentingan. Amalan-amalan yang sepatutnya untuk Allah, jangan sama sekali dikongsi niatnya. Maksudnya itu jaga. Kalau ada niat lain, reject maksudnya. Solat, untuk apa solat? Ada untuk dunia, ada untuk manusia? Tak. Solat hanya untuk Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tak mahu solat yang dikongsi niat. Puasa, sedekah untuk Allah semata. Allah Ta'ala tak terima sedekah, puasa yang dikongsi niat dan kepentingan. Itu harus kita ingat. Itu yang pertama, kita tingkatkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beratlah tuan-tuan sekalian, memanglah berat. Nak masuk syurga ni memanglah berat, tapi nak masuk neraka ni memang ringan. Maksudnya tak buat apa pun masuk neraka. Tapi kalau nak masuk syurga memang berat. Sebab itu dalam satu riwayat, ketika mana Nabi cerita, dan amalan kita ni bila nanti di hari akhirat kelak dia ditapis, naik ke langit pertama ditapis, langit kedua ditapis, langit ketiga ditapis. Tuan-tuan sekalian, akhirnya sebelum sampai kepada Allah, habis amalan-amalan kita ditolak. Jadi sahabat bila tengok keadaan macam tu, Nabi cerita macam tu, sahabat kata, ya Rasulullah, engkau bolehlah ya Rasulullah, kami ya Rasulullah, habislah kami ya Rasulullah. Rasulullah kata, tak, kamu masuk syurga bukan kerana amalan kamu, kamu masuk syurga kerana kasih sayang daripada Allah. Buat saja yang terbaik, maksudnya. Sebab Allah Ta'ala dia nak tengok kesungguhan kita, komitmen kita, bukan amalan kita. Amalan kita akan menentukan tahap kita di syurga, tetapi amalan bukan menjadi syarat untuk kita masuk syurga. Yang masuk syurga, kita dimasukkan syurga kerana kasih sayang, rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, yang kedua, pertama ikhlas, ini penting. Yang kedua, menselarikan kehidupannya sepenuhnya menurut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau boleh, kita yang umur-umur kata 40 ke atas ni, yang 40 ke atas ni tuan-tuan sekalian, kita punya KPI naik lah. Kalau boleh tuan-tuan sekalian, makruh dengan haram tu letak tepi lah. Kalau boleh jugalah, harus pun cuba elakkan lah, kan? Kita punya KPI kita paling minimum sunat dengan ke atas, kan? Kan maksudnya harus ni sebab tak dapat apa, tinggal tak apa, buat tak apa. Bukan kita sampai umur kita macam ni duk buat yang tak dapat apa, rugi lah.
Tuan bagi modal berniaga, untung apa? Tak dapat kan? Tak rugi, tak untung, buat apa kan? Pergi sampai Syria sana berniaga, tiba-tiba tak untung tak rugi, baik di rumah kan? Kalau boleh kita berniaga nak untung. Allah Ta'ala bagi modal umur, kalau nak untung sekurang-kurangnya sunat. Macam mana? Makan harus. Tuan-tuan makan ke malam ni? Makan tak? Agak-agak makan tadi, makan harus ke makan apa? Makruh ke? Sunat ke? Harus. Saja-saja makan tak dapat apa kan? Bagilah jadi sunat kan? Lu makan lagi, saya makan lagi, dengar ceramah khusyuk sikit. Janganlah sampai leno kan? Ada orang makan khusyuk sungguh sampai leno terui. Taklah maksudnya kan. Taklah perut kita duduk menyanyi kan? Bila kita duduk dengar ceramah, perut duduk elok kan maksudnya. Baik, kita berhenti sekejap untuk laluan azan Isyak. Iaitu yang kedua, iaitu menselarikan kehidupan sepenuhnya menurut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini penting. Yang ini kita kena bagi perhatian sedikit tuan-tuan sekalian. Yang ini kebanyakan kita ni kita meletakkan value yang tertinggi. Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang paling penting dalam kehidupan tuan-tuan, iaitu value yang paling tinggi. Sudah pastinya semua bersetuju dengan saya, iaitu value yang paling tinggi, iaitu mardatillah. Ada tuan-tuan letak yang lebih tinggi daripada mencari keridaan Allah? Tolong bagi tahu saya, ada tak? Pokoklah tuan-tuan, ada lagi ustaz yang lebih tinggi daripada mardatillah? Ada? Kalau tak ada, kalau ada salah. Patutnya keridaan Allah lah yang paling tinggi dalam kehidupan kita kan? Okey, setakat ni kita bersetuju. Maksudnya value yang paling tinggi iaitu mencari keridaan Allah. Dan untuk nak sampai kepada keridaan Allah ni, value jalan ni kita panggil rule untuk sampai kepada keridaan Allah, iaitu follow his command, avoiding his prohibition. Ikut dia punya suruhan, tinggal dia punya larangan. Maksudnya baru sampai kita mardatillah, tapi kita punya rule, we always break the rule. Macam nak sampai? Sebab itu hidup kita tak tenang, hidup kita konflik. Orang kafir senang, saya punya value, I want to be wealthy, saya nak jadi kaya. Tuan-tuan sekalian, jadi dia tak fikir pasal agama dia tumpu nak jadi kaya. Sampai akhirnya dia jadi kaya sungguh. Tuan-tuan sekalian, kita akhirat. Dalam sekali cara rule kita ke dunia, lain sekali dunia tak dapat, akhirat terlepas. Ini kita panggil double loss kan? Kerugian berganda. Kalau double prosperity burger tak apa. Ini double loss ni kerugian. Maksudnya dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Sebab itu value penting. Sebab itu kena jelas. Saya baca dalam buku tuan-tuan sekalian, ahli pakar motivasi barat, dia sebut orang yang hebat biasanya dia punya value dia tu, hidup dia selari dengan dia punya value. Itu orang yang hebat. Orang yang berjaya, hidup dia mesti selari dengan dia punya value. Kalau tak selari, kita tak tenang. Dia bercanggah, konflik dalaman tuan-tuan sekalian kan? Kalau bila kita tetap mardatillah, apa lagi value kita? Value kita kadang-kadang konflik. Kadang-kadang kita nak okey, saya punya value selepas mardatillah, saya nak sihat, value saya yang tertinggi. Bawah sihat apa? Harta. Tuan-tuan, konflik. Yang mana lebih utama? Harta ke? Banyak harta ke sihat? Konflik. Tengok dalam kehidupan kita duk pulun harta sampai tak penting kesihatan. Maksudnya kita telah meletakkan harta lebih tinggi daripada sihat. Adakah itu sebenarnya value kita? Betulkah value kita macam tu? Kan? Sepatutnya sihat itu lebih tinggi daripada berharta. Sebab tu kita sanggup korban duit untuk nak sihat. Health is wealth. Maksudnya sihat adalah harta. Kalau kita tak sihat, tak ada guna harta. Tapi orang kadang-kadang mencari, bekerja berempat-belas untuk nak cari harta, sehingga akhirnya dia mengorbankan dia punya health. Maksudnya dia konflik. Dia tak tahu value mana dalam hidup dia yang lebih penting. Sampai satu peringkat pula dia akhirnya melanggar suruhan Allah
sekarang ni lagi teruk dia telah melanggar value yang tertinggi. Sebab tu akhirnya dia kata, kenapa Ustaz saya tak rasa tenang Ustaz, kenapa saya tak rasa damai Ustaz, kenapa saya rasa Allah Ta'ala jauh daripada saya Ustaz? Yes, you always break the rule. Simple je maksudnya, benda tu simple. Kalau kita ada value kita catat value kita, biar value kita tu jelas, kita pastikan dalam kehidupan kita setiap hari kita mesti jangan melanggar value kita. Maksudnya ikut, itu yang penting. Kalau pegang tu tuan-tuan sekalian, insya-Allah berjaya. Orang yang berjaya biasanya kehidupannya selari dengan dia punya value dia. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang konflik. Kalau tuan-tuan senaraikan value tuan-tuan, saya nasihatkan masuk satu value ni. Value ni kena masuk, iaitu flexibility. Flexibility kena masuk. Kadang-kadang rigid sangat dia punya value. Saya mesti macam ni, saya mesti macam ni, saya mesti sentiasa salat berjamaah di masjid. Tiba-tiba emergency, tak boleh, saya mesti salat jamaah di masjid. Fleksibel lah tuan-tuan sekalian. Salat jamaah tu fardu kifayah. Kalau ada fardu ain, kenapa kita nak korbankan fardu ain? Kerana fardu kifayah. Sebab tu dalam value kita, dalam kehidupan kita mesti ada sedikit yang namanya flexibility kan. Saya tak boleh dengar cakap isteri saya, tak boleh, ini pantang kan. Perempuan mana boleh, suami kena isteri kena dengar cakap suami, tak boleh. Masuk sedikit value flexibility kan. Dengar cakap isteri, kalau betul apa salahnya, ambillah tuan-tuan sekalian, dengar, tak ada masalah. Kalau tak betul tak apalah, tak rugi apa-apa maksudnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tidak melayan serta mengekang nafsu. Ni yang cara dia, yang pertama ikhlas, yang kedua biar kehidupan kita selari dengan matlamat kita, tujuan kita, iaitu kita hidup ini menjadi hamba kepada Allah. Dan yang ketiga, kita jangan melayan kehendak nafsu, dan sebaik-baiknya kalau boleh kita kekang nafsu kita. Ini penting tuan-tuan sekalian. Nafsu ni dia pandai, dia bijak. Orang kata macam bagi betih nak paha kan. Lepas subuh dia tak suruh buat benda haram jom lepas subuh, dengan kuliah subuh ni, jomlah kita lepak kedai mamak. Pakat pergi lepak kedai mamak kan. Jomlah kita bincang masalah rumah, masalah masyarakat. Dan last sekali bukan bincang masalah masyarakat, duduk pakat-pakat mengumpat. Orang ni seronok sangat tu, sambil minum teh tarik kan. Dia tak tahu, kata sambil duduk makan cucah mayat sahabat yang mati, duduk cucah yang asam, pakai duduk gelap depan dia mayat kawan sendiri tuan-tuan sekalian, mengumpat. Sebab tu kita kena berhati-hati. Iblis pandai, dia tak suruh buat benda haram, dia suruh buat benda yang harusnya, tapi dia tarik sikit. Kalau kita boleh kekang dia, maksudnya tak ada apa faedah. Kalau kita tanya nak buat apa-apa, cek dia punya nilai dia. Satu, yang pertama, tuan-tuan cek, kalau ni memang kalau boleh buat ni, saya sendiri pun kadang suka juga nak buat, tapi cuba buat. Yang pertama, kalau nak buat apa-apa, cek yang pertama, dia bawa aku dekat dengan Allah tak? Tu je. Ni kalau aku buat ni, dia bawa aku dekat dengan Allah tak? Satu. Yang kedua, ada tak manfaat lepas mati? Habis kalau tuan-tuan boleh jaga dua ni je, memang tuan-tuan tengok berbeza, berubah terus kehidupan tuan-tuan menjadi seorang yang hebat. Tak jadi sia-sia, tak buang masa. Tapi jangan rigid sangat. Lagi anak seorang tak pergi tuition kan, tuition English tu kan. Nanti je abang nak check dulu. Ustaz cakap ni, bawa dekat dengan Allah. Tuition English mana nak bawa dekat dengan Allah? Tuan-tuan sudah rigid sangat kan. Isteri bawa, jom abang teman pergi Tesco nak beli barang dapur ni, minyak masak tak ada kan. Pergi Tesco ni bawa dekat dengan Allah. Duk cek tu. Siapa nak bawa isteri kalau kita tak bawa? Tanggungjawab kita. Bukan nak bagi dia keluar seorang-seorang tanpa mahram. Maksudnya tanggungjawab kita. Maksudnya biar berilmu tuan-tuan sekalian. Hasilnya bila kita ada tiga-tiga tadi, keikhlasan, buat sesuatu selari dengan tujuan kehidupan kita, dan yang ketiga, kita kekang disiplin nafsu kita, hasilnya Allah akan memberinya cahaya terbit daripada dalam hati dia tuan-tuan sekalian, yang dengannya seseorang dapat apa? Ini keistimewaan dia, keistimewaan ilmu anugerah tadi. Yang pertama, bercahaya ni tuan-tuan sekalian, dalam hati ni
Kadang-kadang tuan-tuan sekalian dia terpancar pada wajah Nabi. Tuan-tuan sekalian, wajah dia bercahaya. Kalau malam yang gelap, tuan-tuan sekalian, bila dia berjalan duduk dengan sahabat, bercahaya, tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Daripada hati dia, maksudnya Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia. Pertama, ni hasil dia, manfaat dia, sebahagian daripada rahsia-rahsianya, rahsia-rahsia Tuhan bukakan, maksudnya kita lebih kenal siapa Tuhan kita rasa lebih dekat, kita rasa lebih mengenali, lebih rapat, lebih akrab dengan yang Maha Pencipta, tuan-tuan sekalian. Ini yang pertama dia akan berikan. Dan yang kedua, rahsia-rahsia ciptaannya. Tadi rahsia zat dia, yang kedua dia buka rahsia-rahsia ciptaan dia yang orang biasa tak nampak. Ini dia buka kepada orang yang terpilih sahaja, iaitu satu kesedaran yang terbit sebagai satu perasaan dalam hati. Yang ini tak boleh nak cerita, orang yang dapat tu saja, dan orang yang dapat tu pun tak digalakkan cerita. Sebab tu jaga-jaga. Kalau orang yang dapat tu suka cerita, jaga-jaga, tuan-tuan sekalian. Itu kelentong lah, tuan-tuan. Biasa orang wali ni dia tak mengaku dia wali, tapi kalau yang datang mengaku aku wali tu, itu jaga-jaga tu. Itu wali, mungkin dia ada anak perempuan pun, tuan-tuan sekalian. Memang dia jadi wali. Sebab benda-benda kelebihan ni dia tak digalakkan cerita. Sebab bila dia cerita, dia akan menyentuh tentang keikhlasan, tuan-tuan sekalian. Iaitu satu kesedaran yang terbit sebagai satu perasaan di dalam hati. Ini penting. Yang ini orang yang dapat, dia akan rasa, tuan-tuan sekalian. Kekangan dan tidak melayan keinginan nafsu menjadikan hati bersih dan suci. Hati kita menjadi bersih dan menjadi suci. Kemudian Allah anugerahkan ilmu menurut kesuciannya, yakni purity, dan juga penerimaannya. Bila hati bersih, ibarat cermin yang bersih, akhirnya banyaklah dia menerima imej-imej, banyak dia menerima ilmu-ilmu yang didatangkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kerana kedalaman hati yang tiada had. Ini rahsia dia, tuan-tuan sekalian. Hati kita ni tak pernah ilmu, tak pernah penuh. Tak pernah penuh. Lagi kita menuntut, lagi kita mencari, lagi kita mendalami, lagi kita rasa betapa jahilnya aku, tuan-tuan sekalian. Lagi Allah Ta'ala buka, lagi kita terasa rendahnya diri kita, lagi kita terasa hinanya diri kita. Maka barang siapa yang berusaha mencarinya, seperti penyelam mutiara di lautan dan nelayan di sungai, di mana semua akan mendapat bahagian-bahagiannya. Kalau kita rasa hebat, kita memancing di lautan. Kalau kita tak mampu, biar kita memancing saja di sungai. Dan yang pastinya Allah Ta'ala akan beri mengikut usaha, mengikut kesungguhan kita, tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab dalam mencari ilmu tadi, kita akan berdepan dengan badai, gelombang, dan kalau kita tak betul-betul kuat, akhirnya kita akan tertewas. Disebabkan apa? Disebabkan iblis yang pastinya tidak akan duduk tidur lena selesa melihat hambanya datang menuju dekat dengan penciptanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa cukuplah sekadar itu perkongsian kita pada malam ini. Moga ini dapat memberi motivasi kepada kita untuk kita meningkatkan martabat kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik pastinya daripada Allah, dan yang dhaif itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.